Halo, selamat sejahtera para pelajar semua dan juga rakan guru yang dikasihi. Apa kabar semua? Cikgu berharap semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada hari ini, cikgu akan mengajar mata pelajaran Sains Rumah Tangga tingkatan 4 dan tajuk yang cikgu akan bawa pada hari ini terdapat dalam bab 3.1 iaitu pemilihan pakaian dan tumpuan topik kita pada hari ini iaitu elemen mereka bentuk style pakaian. Jadi cikgu berharap semua pelajar sudah bersedia untuk pembelajaran kita pada hari ini. Okay, jadi kita mulakan pelajaran kita dengan membaca standard pembelajaran. Standard pembelajaran untuk topik pada hari ini ialah mengenal pasti elemen untuk mereka bentuk style pakaian. Okay, jadi pelajar harus tahu apakah elemen-elemen yang penting untuk mereka bentuk style pakaian. Elemen mereka bentuk style pakaian memainkan peranan yang penting bagi, ada dua di sini, iaitu yang pertama menampilkan diri dan yang kedua ialah memberi keyakinan kepada si pemakai. Jikalau kita mempunyai pakaian yang selesa, style yang selesa dengan bentuk badan kita, potongan yang selesa, maka kita akan lebih berkeyakinan diri untuk menampilkan diri kita di depan orang ramai. Okay. Okey, ada 7 elemen mereka bentuk style pakaian. Okey, ada 7 elemen yang penting dalam mereka bentuk style pakaian. Okey, jadi apakah elemen tersebut? Itu yang pertama ialah garis leher, yang kedua garisan dan cantuman, ketiga lengan, elemen yang keempat corak, kemudian hiasan, warna dan yang ketujuh ialah fabrik. Okey, jadi di sini cikgu tunjukkan ada 7 elemen mereka bentuk style pakaian. Okey, nanti kita akan pergi ke satu persatu elemen ini. Okey. Okey, jadi kita akan terus lihat ataupun kita terus mengenali tajuk jenis-jenis bentuk badan. Kalau kamu lihat pada slide, kamu akan melihat ada 4 jenis bentuk badan. Okey. Jadi kamu lihat gambar raja yang pertama itu adalah rendah dan kurus. Okey. Kamu lihat wanita itu adalah rendah dan kurus. Okey, kemudian tinggi dan langsing. Okey, wanita di sebelah kanan itu, sebelah kanan sekali di sebelah atas itu adalah tinggi dan langsing. Kemudian wanita di sebelah kiri berbadan rendah dan gempal. Okey, jadi satu lagi wanita di sebelah kanan adalah wanita yang tinggi dan gempal. Jadi, kalau kamu melihat keempat-empat gambar raja ini, kamu tahu ada 4 jenis bentuk badan yang ada. Cikgu ulang, iaitu rendah dan kurus, tinggi dan langsing, rendah dan gempal, dan tinggi dan gempal. Okey? Okey. Baiklah, cikgu harap pelajar semua faham. Okey, alright. Jadi kita akan mulakan dengan elemen yang pertama. Okey, elemen yang pertama dalam mereka bentuk style pakaian adalah tentang garis leher. Okey, garis leher. Okay. Jadi kamu lihat kepada bulatan warna merah yang cikgu tunjukkan pada setiap gambar raja. Okey, yang pertama ialah gambar raja ini. Okey, gambar raja ini ialah garis leher berbentuk sampan. Okey, jadi kalau kamu lihat leher, garis leher memanjang daripada bahu kiri ke bahu kanan. So ini adalah garis leher berbentuk sampan. Garis leher yang kedua kita gelar bulat. Garis leher yang ketiga pula bentuk V. Okey, jadi garis leher ini kita gelar garis leher ini adalah namanya ialah garis leher berbentuk V. Okey, kemudian garis leher yang cikgu tunjukkan ini pula ialah garis leher bentuk U kerana shape-nya ke dalam bentuk U. Dan seterusnya ini adalah garis leher bercollar dan akhir sekali gambar raja yang ke-6 ini adalah garis leher segi empat. Kerana shape garis leher adalah segi empat. Jadi terdapat 6 garis leher para pelajar dapat belajar pada hari ini, iaitu cikgu ulang sekali lagi, berbentuk sampan, bulat, bulat, kemudian berbentuk V, berbentuk U, bercollar dan juga segi empat. Okey, so elemen yang kedua yang kita akan bincang iaitu
garisan dan cantuman. Okey, jadi kamu lihat pada garisan yang kita tunjukkan, okey, yang pertama di situ, garisan di sini ataupun cantuman di antara dua keping kain, okey, sama ada kain itu sama warna ataupun warna yang berbeza, okey, tetapi akan menampakkan satu garisan yang melintang, yang memanjang. So, garisan ini kita gelar ataupun garisan ini namanya ialah garisan empire. Empire. Okey. Jadi, gambar raja yang kedua, okey, kamu lihat garisan memanjang di atas dada ni, ada satu garisan yang memanjang, okey, cantuman kain di situ. Okey, dua keping kain, okey, akan menampakkan satu garisan yang melintang. Jadi garisan ini adalah bahu mendatang. Okey, garisan ini adalah bahu mendatang. Okey, gambar raja yang ketiga pula, kamu akan melihat satu garisan ataupun cantuman dua keping kain daripada bahagian ketiak ke bahagian badan. Okey, so cantuman ini ataupun garisan ini adalah garis putri. Okey, seterusnya lihat gambar raja yang keempat, ada shape V di situ. Okey, cantuman pada kain untuk membentuk shape V ini kita panggil garis bentuk V. Gambar raja yang kelima adalah cantuman kain dan menampakkan satu garisan yang memanjang. So, ini adalah garis lurus tegak. Okey, dan yang gambar raja yang keenam ini, okey, ini adalah garis bentuk M. Okey, jadi ada 6 garisan dan cantuman pelajar belajar pada hari ini. Cikgu ulang sekali lagi. Yang pertama, garis empire, okey, garisan di bahagian dada. Okey. Yang kedua ialah bahu mendatang, iaitu di atas dada ataupun dekat dengan di bawah bahu kita. Seterusnya yang ketiga, garis putri, garis bentuk V. Kemudian kita ada garis lurus tegak dan juga garis bentuk A. Okey, jadi cikgu berharap pelajar dapat memahami kesemua garisan dan cantuman ini. Okay, kita lihat elemen yang ketiga, iaitu lengan. Okey. Alright. Okey, yang pertama, okey, kalau kamu lihat gambar raja, ini adalah lengan padanan rata. Okey, jadi kamu lihat lengan itu, okey, daripada bahu, okey, dengan sepanjang lengan itu, panjang lengan itu adalah sama rata. Okey, sama rata, iaitu kita panggil lengan padanan rata. Okey, gambar raja yang kedua, ini adalah lengan gelembung. Okey, jadi kalau kamu lihat di bahagian lengan itu, kamu akan lihat gelembung. Okey, ini ialah bahu. Jadi ada gelembung di bahagian lengan. Okey, so ini kita gelar lengan gelembung. Okey, lengan gambar raja yang ketiga ini. Okey, kita lihat apa namanya. Okey, ini adalah lengan bishop. Okey, lengan bishop dia panjang dan dia ada satu panel di bawah itu. Okey, panel yang bergulung di bawah. Okey, so ini kita panggil lengan bishop. Okey. Okey, gambar raja yang keempat. Okey, so ini kita gelar lengan kaki kambing. Okey, kerana pertama sekali ia bentuk dia seperti kaki kambing lah, kan? Tetapi ini bukan kaki kambing. Ini style, nama style dia ialah lengan kaki kambing, di mana di atas dia kembang dan kemudian di bawah lengan kita itu, okey, adalah ikut bentuk tangan lah, ikut bentuk tangan. Okey, so ini adalah lengan kaki kambing. Okey, dan ini pula kita gelar lengan raglan. Okey, lengan raglan. Okey, jadi perbezaan lengan raglan ni ialah sambungan lengan dengan badan itu. Tengok di situ, dia menyambung di bahagian bahu. Okey, sambung di bahagian bahu. Leher dan bahu dia bersambung teruslah. Okey, bahagian leher dengan lengan dia bersambung. So ini ialah lengan raglan. Okey, seterusnya kita lihat lengan apa yang kita ada lagi. Okey, so ini adalah lengan dolman. Okey, lengan dolman, jenis lengan dolman. Okey, kemudian ini adalah lengan kimono. Okey, agak besar di situ lengan kimono. Ini kimono, perkataan kimono ini adalah daripada Jepun, negara Jepun, di mana mereka mempunyai pakaian yang kita panggil kimono, dan pakaian mereka itu nampak boleh menampakkan lengan bersambung dengan bahagian badan
dan yang mempunyai kita panggil longgar, sesuatu yang longgar bukan ketat. Dan yang ketiga ialah kita panggil lengan Magyar. Okey, alright. Jadi kalau kamu lihat, cikgu ketiga-tiga jenis lengan di bawah ini, okay, ketiga-tiga jenis lengan ini ada perbezaan dengan lengan yang kita lihat di sebelah atas. Okay. Lengan yang di sebelah atas itu bahu lengan dengan bahagian badan itu bercantum, okay, dicantum. Tetapi kalau kamu lihat bahagian lengan di bawah ini tidak ada cantuman. Badan dengan lengan itu tidak ada cantuman, dia memang bersambung tanpa dijahit. Okay, so itu beza dia lah. Okay, so ada berapa ni? Ada 8. Okay, ada 8 jenis lengan yang dapat belajar pada hari ini. Okay, seterusnya cuba kita lihat elemen yang keempat. Okay, elemen yang seterusnya, elemen yang keempat iaitu corak. Jadi corak ini adalah terdiri daripada bunga, geometri, apa saja bentuk-bentuk pada pakaian, termasuk juga kalau ada gambar-gambar kartun ataupun gambar-gambar binatang. Okey. Alright, jadi lihat kepada bulatan yang cikgu tunjukkan. Yang pertama tu. Jadi ini adalah corak yang besar. Okey. Kamu lihat kepada gambar itu, bunga itu yang cikgu tunjukkan, ini kita panggil corak yang besar. Okey. Jadi gambar yang rajah yang kedua, gambar rajah yang kedua ini adalah corak yang sederhana. Okey. Lihat gambar rajah yang ketiga pula. Okey, gambar rajah yang ketiga ini adalah corak yang kecil. Jadi kita ada corak besar, corak sederhana dan corak yang kecil. Okey, gambar rajah yang keempat pula. Ini adalah corak yang melintang kerana garisan ini ialah melintang. Okey. Dan kemudian sebelah atas pakaian wanita ini adalah corak yang tegak kerana garisan mempunyai garisan yang menegak. Okey, jadi garisan menegak ini kita panggil corak tegak. Okey, jadi bahagian bawah pakaian wanita ini pula kita gelar apa? Corak serong. Okey, corak yang serong, tidak kira-kiralah serong sebelah kiri ataupun serong sebelah kanan. Corak ini kita panggil corak serong. Jadi hari ini belajar telah pun belajar tentang 6 jenis corak, iaitu yang pertama corak yang besar, kemudian corak sederhana, corak kecil, corak melintang, corak yang menegak dan juga corak serong. Okey, jadi kita lihat seterusnya, elemen yang seterusnya pula. Okey, elemen yang kelima iaitu hiasan. Okay, hiasan pada pakaian kita. Bukan saja kita hendak melihat kepada style leher ataupun style lengan, tetapi kita juga melihat kepada hiasan yang ada pada style pakaian. Okey, kita lihat yang pertama sekali. Okay, lihat kepada bulatan warna kuning yang cikgu tunjukkan. Okey, jadi bulatan yang warna kuning ini adalah kita gelar lisu. Okey, ini adalah lisu pada pakaian wanita ini. Okey, jadi lisu ini boleh saja satu lisu, dua lisu ataupun beberapa lisu. Okey, gambar rajah yang kedua ini adalah kedut. Okey, kawasan ini kita panggil kedut. Gambar rajah yang ketiga, okey, ini adalah ropol. Okey, ropol. Okey, kamu nampak kedut-kedutan di tepi ini. Okey, so ini adalah ropol. Dan yang keempat ini adalah skirt berpesak. Dan skirt berpesak ini boleh saja 4 pesak, 6 pesak, 8 pesak. Terpulang kepada style pakaian yang direka ataupun yang dijahit. Okey, jadi seterusnya kita lihat hiasan yang seterusnya. Okey, so ada 3 lagi hiasan. Okey, yang seterusnya. Okey, kita lihat ini adalah kocek tampal. Okey, di bahagian hadapan. Okey, kocek tampal. Kemudian ini adalah kocek sisi. Kocek itu diletak di sisi pakaian. Jadi ini adalah kocek sisi. Dan seterusnya ini pula adalah collar simpul hias. Okey, jadi ada 3 hiasan lagi iaitu kocek tampal, kocek sisi dan juga collar simpul hias. Okey, kita lihat elemen yang seterusnya pula. Okey, elemen yang seterusnya ataupun elemen yang keenam adalah tentang warna. Okey, jika kamu lihat di sebelah kiri cikgu atau di skrin itu adalah di sebelah kanan kamu.
Okey, kamu akan melihat warna yang berbeza dengan warna yang kamu lihat di sebelah kanan cikgu ataupun di sebelah kiri kamu. Okey, jadi cuba kamu lihat warna yang di sebelah kanan cikgu ataupun di kiri kamu. Okey, di kiri slide itu adalah berwarna, pakaian-pakaian yang ditunjukkan oleh wanita tersebut adalah berwarna yang cerah ataupun terang. Okey, so warna ini adalah warna panas. Jadi warna panas ini kalau kamu lihat warna merah, kuning terang ataupun orange. Okey, alright, jadi kamu lihat lagi warna yang seterusnya yang kamu nampak di sebelah sebelah kanan cikgu ataupun di sebelah kanan kamu. Okey, ini adalah warna sejuk. Okey, warna sejuk ini adalah warna yang berkaitan dengan warna ungu, biru, hijau, coklat, hitam. Okey, so ada dua jenis warna yang berbeza yang menunjukkan warna panas dan juga warna sejuk. Okey, so kita lihat lagi. Elemen yang ketujuh adalah tentang tekstur dan fabrik. Okey, jadi ada beberapa tekstur fabrik di sini. Okay, yang pertama ialah sederhana tebal adalah sesuai untuk jenis bentuk badan rendah dan kurus dan juga jenis bentuk badan tinggi dan langsing. Okay. Untuk tekstur fabrik sederhana nipis, yang kedua di sini adalah sesuai untuk jenis badan berbentuk rendah dan gempal. Okay. Jenis bentuk badan yang rendah dan gempal. Yang ketiga, tekstur fabrik yang lembut sesuai untuk jenis bentuk badan rendah dan gempal, juga sesuai untuk tinggi dan gempal. Okey, sesuai juga untuk tinggi dan gempal. Dan akhir sekali, tekstur fabrik yang nipis adalah sangat sesuai untuk bentuk badan tinggi dan gempal. Okey, baiklah. Cikgu sudah tunjukkan pada kamu semua tentang 7 elemen mereka bentuk tekstur pakaian. Okey, jadi seterusnya kita lihat pula bentuk badan dengan style pakaian untuk 7 elemen yang cikgu sudah sebut tadi. Okey, jadi ada 4 jenis bentuk badan yang kita tahu dan ada 7 elemen yang kita sudah belajar. Dan sekarang kita lihat bagaimana kita boleh sesuaikan bentuk badan dengan 7 elemen yang kita sudah belajar. Okey, jadi yang pertama kita lihat kepada bentuk badan rendah dan kurus. Okey, jadi kalau kamu lihat di sebelah kiri cikgu ataupun di sebelah kanan slide kamu, kamu akan melihat 7 elemen. Jadi kita lihat ke-7 elemen ini bagaimana style badan, style pakaian ini sesuai untuk individu yang berbadan rendah dan kurus. Okey, kita mulakan. Okey, jadi kita lihat kepada yang pertama iaitu garis leher. Okay. Garis leher untuk individu yang berbadan rendah dan kurus adalah sesuai memakai garis leher yang berbentuk sampan, iaitu memanjang dari bahu kiri ke kanan, ataupun garis leher berbentuk U seperti yang cikgu pakai inilah garis leher berbentuk U. Okay. Jadi untuk garisan dan cantuman pula, garisan yang sesuai adalah garis bentuk A dan juga garis empire. Okay. Jadi cikgu berharap pelajar boleh ingat balik, recall balik pelajaran yang cikgu sudah tunjukkan tadi ataupun tajuk yang cikgu sudah tunjukkan tadi, iaitu tentang garisan, cantuman, lengan, hiasan, corak dan sebagainya. Okey. Alright, yang seterusnya yang kedua iaitu lengan. Okey. Untuk individu rendah dan kurus, lengan yang sesuai ada beberapa di situ, iaitu gelembung, bishop, kaki kambing, lengan kaki kambing, lengan padanan rata. Jadi untuk hiasan pula, okey, hiasan yang sesuai ialah ropol, kedut, lisu dan juga kocek tampal. Untuk corak kombinasi melintang menegak itu adalah sesuai, dan juga corak yang bersaiz besar ataupun bunga yang bersaiz besar adalah sesuai. Ini adalah menampakkan individu yang kurus itu kelihatan besar. Okey, bukan menjadi besar tapi kelihatan besar. Okay. Dan seterusnya untuk individu rendah dan kurus ini sesuai memakai tekstur fabrik yang sederhana tebal. Okay. Dan akhir sekali untuk warna pula, warna yang sesuai untuk rendah dan kurus adalah cerah dan terang. Okay. Cerah dan terang seperti yang cikgu sudah tunjukkan tadi, iaitu warna orange, merah dan juga kuning. Okay. Jadi warna-warna ini akan memberi kesan kepada individu ini, dia akan nampak lebih besar lagi. Okay, lebih berisi. Okay. Alright, jadi kita lihat yang seterusnya, elemen yang seterusnya pula adalah untuk
bentuk badan yang tinggi dan langsing. Okey, jadi kita lihat 7 elemen, okey, di sini. Okey, ada 7 elemen dan kita lihat bagaimana 7 elemen ini sesuai dengan individu yang tinggi dan langsing. Okey, yang pertama kita lihat jenis garis leher. Okey, jenis garis leher yang sesuai ialah berkola dan bulat. Okey, kerana biasanya orang tinggi dan langsing ini dia mempunyai leher yang panjang. Oleh itu, jikalau dia memakai pakaian yang bulat dan juga kola, nampak sangat cantik. Okey, dan sesuailah. Okey, alright. Yang kedua ialah garisan dan cantuman. Okey, jadi garisan dan cantuman yang sesuai adalah bahu mendatang di mana ada garisan di sebelah bahu seperti yang cikgu tunjukkan tadi, dan juga garisan empire iaitu garisan di sebelah sini. Okey. Okey, garisan empire. Okey, kemudian seterusnya ialah lengan. Okey, lengan yang sesuai yang boleh dipakai untuk individu yang tinggi dan langsing. Kalau kamu lihat gelembung, kimono, kaki kambing juga sesuai. Lengan makia dan juga lengan bishop. Okay, ingat lagi lengan yang cikgu tunjukkan tadi. Okey, yang seterusnya yang keempat iaitu hiasan. Okey, jadi untuk individu yang tinggi dan langsing ini bolehlah memakai hiasan seperti skirt berpesak, berkedut, kemudian pakaian yang berlisu, ada kocek sisi dan juga ada kocek tampal. Corak yang sesuai pula adalah corak bertabur, bersaiz besar dan juga melintang. Okay, jadi saiz besar ini boleh menampakkan individu yang kurus itu kelihatan berisi lebih kempal, dan juga kita gunakan corak melintang supaya dia tidaklah terlalu tinggi, dan apabila dia memakai melintang, ia dapat menampakkan badan dia itu berisi. Okay, ini adalah corak yang sesuai untuk individu yang tinggi dan langsing. Okay. Seterusnya tekstur untuk fabric. Tekstur fabric yang sesuai adalah sederhana tebal. Manakala warna yang sesuai ialah cerah dan terang seperti yang saya sebut tadi. Warna cerah dan terang itu dapat menampakkan lagi individu tersebut lebih gempal. Okey, seterusnya kita lihat bentuk badan rendah dan gempal. Okey, apakah elemen-elemen yang sesuai untuk rendah dan gempal? Okey, jadi yang pertama kamu lihat untuk garis leher. Okey, untuk garis leher. Individu yang berbadan rendah dan gempal sesuai memakai garis bentuk V dan juga garis berbentuk segi empat. Okey, seterusnya garisan dan cantuman yang sesuai adalah garis V. Okey, di bahagian badan. Lengan raglan, padanan rata. Okey, padanan rata, jangan memakai pakaian yang gelembung kerana pakaian yang mempunyai lengan yang gelembung itu menampakkan lagi akan membuatkan individu tersebut lebih gempal. Jadi padanan rata maksudnya lengan dia itu sama rata ikut lengan dan akan tidak menampakkan individu itu gempal. Okey, alright. Kemudian seterusnya hiasan, kocek sisi. Corak yang sesuai pula untuk bentuk badan rendah dan gempal adalah saiz kecil, serong dan tegak. Okey, corak-corak ini boleh menampakkan seseorang yang berbadan rendah dan gempal itu akan kelihatan lebih tinggi dan juga lebih slim, lebih kurus. Okey, kemudian tekstur fabric yang sesuai adalah sederhana nipis dan juga lembut, dan warna yang sesuai adalah lembut dan gelap. Kerana warna ini akan menampakkan individu yang gempal itu kelihatan lebih kurus, lebih slim. Okey, tapi kalau kita jawab dalam peperiksaan kita guna perkataan kurus, lebih kurus. Okey. Alright. Jadi kita lihat bentuk badan yang keempat ini adalah bentuk badan yang tinggi dan gempal, dan apakah elemen-elemen yang sesuai bagi individu yang tinggi dan gempal. Okey, kita lihat elemen yang pertama, garis leher. Okey, garis leher. Jadi garis leher yang sesuai untuk individu yang tinggi dan gempal adalah segi empat, bulat dengan belah berlapik. Okey, bulat dengan belah berlapik, bentuk U macam leher di pakaian cikgu, bentuk U, dan juga bentuk V shape. Okey, garisan dan cantuman yang sesuai adalah garis bentuk E, garis bentuk tegak dan juga garis putri. Okey, ingat lagi garisan yang cikgu tunjukkan tadi. Kalau tak ingat nanti boleh lihat lagi video ini sekali lagi pada di bahagian hadapan untuk melihat kepada contoh-contoh garisan cantuman yang cikgu tunjukkan. Okey. Okey, seterusnya ialah lengan. Lengan raglan dengan lengan padanan rata, sama juga seperti individu yang
berbadan rendah dan gempal, okey, sangat sesuai memakai lengan padanan rata. Tidak sesuai memakai lengan yang bergelembung. Okey. Alright. Kemudian hiasan yang sesuai adalah kocek sisi, collar simpul hias. Corak yang sesuai pula ialah saiz sederhana dan juga tegak. Tegak akan menampakkan seseorang itu ataupun individu tinggi dan gempal itu kelihatan lebih kurus. Okay, kemudian tekstur fabrik yang sesuai adalah tekstur yang lembut dan nipis, dan seterusnya warna yang sesuai untuk individu berbentuk badan yang tinggi dan gempal adalah lembut dan gelap. Okay, jadi lembut dan gelap ini akan menampakkan seseorang yang tinggi dan gempal itu kelihatan kecil dan juga kurus. Okay, alright. Jadi pembelajaran tentang 7 elemen mereka bentuk style pakaian sampai di sini saja, dan cikgu berharap pelajar dapat memahami apa yang sudah cikgu tunjukkan. Jadi sekarang adalah masa untuk kuis. Cikgu berharap pelajar semua sudah bersedia. Jadi soalan pertama cikgu, berapakah elemen yang terlibat dengan mereka bentuk style pakaian? Senang bukan? Jadi ini jawapannya. Ada 7 kesemuanya. So tahniah kepada pelajar yang sudah mendapat jawapan yang betul. Bagi yang belum berjaya, jangan risau. Cikgu ada soalan lagi. Jadi kita lihat soalan yang kedua. Soalan kedua ialah namakan sejenis garis leher yang sesuai bagi individu yang mempunyai bentuk badan yang rendah dan kurus. Ini garis leher yang sesuai untuk individu yang mempunyai bentuk badan yang rendah dan kurus. So cikgu bagi tips. Cikgu bagi tips. Alright, jadi cikgu harap pelajar boleh mendapat jawapan yang betul. Jadi lihat jawapan yang betul. Sampan dan bentuk U. So tahniah kepada pelajar yang sudah dapat jawapan yang betul. Jadi sekarang ni kita lihat pula soalan yang ketiga. Soalan ketiga, lengan jenis gelembung dan kimono sesuai digayakan oleh individu yang mempunyai bentuk badan yang macam mana? So ini pun cikgu bagi tips. So, kalau siapa yang masih belum ingat lagi, yang tak dapat ingat apakah dia lengan gelembung dan kimono? Ini cikgu tunjukkan gambar. Alright, jadi cikgu bagi jawapan, apakah bentuk badan yang sesuai? Tinggi dan langsing. So tahniah kepada pelajar yang dapat menjawab dengan betul. Jadi kita teruskan kepada soalan yang seterusnya, soalan yang keempat. Alia mempunyai bentuk badan yang gempal dan rendah. Jadi Alia ada bentuk badan yang gempal dan rendah. Namakan corak yang sesuai untuk Alia. So soalan ini pun cikgu akan bagi tips. Corak, ini ialah corak. Jadi kamu sudah lihat apakah corak yang sesuai? Sudah pilih jawapan? Jadi cikgu tunjukkan jawapan. Ada 3, iaitu saiz kecil, serong dan juga tegak. So tahniah lagi sekali lagi kepada pelajar yang dapat jawab soalan ini dengan betul. Jadi soalan yang kelima, warna yang apa akan membuatkan bentuk badan individu yang tinggi dan gempal kelihatan lebih kurus? Saya fikir semua pelajar yang menonton video cikgu pada kali ini boleh menjawab soalan ini dengan betul. So cikgu tunjukkan jawapan. Lembut dan gelap. So tahniah kepada pelajar yang sudah dapat menjawab soalan nombor 5 cikgu dengan betul. Jadi sampai di sini saja pembelajaran kita pada kali ini. Cikgu berharap pelajar dapat memahami apa yang sudah cikgu sampaikan. Dan jangan lupa like dan subscribe channel cikgu sekiranya pelajaran pada hari ini menarik dan bermanfaat. So jumpa lagi di lain masa. Bye.